Baik, kita bertemu kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk segmen seterusnya, Syu, kita juga akan bercakap tentang Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 yang akan dilancarkan pada 17 Oktober nanti, iaitu dalam masa beberapa hari saja, untuk melihat dan juga menilai bagaimana prestasi negara Malaysia dalam memberikan perkhidmatan pengangkutan awam yang terbaik, sama ada pengangkutan di peringkat pelabuhan, lapangan terbang dan juga pengangkutan awam darat. Jadi ini satu perkara yang amat penting untuk kita menilai bagaimana Dasar ini dalam 10 tahun ia mampu memberikan gambaran yang positif buat negara. Ya, betul. Difahamkan terdapat 5 teras dasar yang akan dikongsikan bersempena dengan Dasar Pengangkutan Negara ini. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan teras-teras dasar tersebut, hari ini di studio kami bawakan Tuan Syed Nasir Syed Ahmad selaku Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan. Apa khabar Tuan, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan melihat dalam masa beberapa hari Dasar Pengangkutan Negara akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di KL Center katanya ya. InsyaAllah. Mungkin Tuan boleh bercerita secara asasnya apakah yang dimaksudkan dengan Dasar Pengangkutan Negara dan juga objektifnya. Okey. Basically Dasar Pengangkutan Negara ni kita combine, kita rangkakan melalui kita jumpa semua dengan stakeholder dan pengantaruh untuk didapatkan satu dasar apakah yang diperlukan oleh rakyat itu sendirilah. Jadi dalam menyediakan rangka kerja ini kita merangkumi semua. Buat masa ni dia diasing-asingkan darat dengan lautnya dengan udaranya, tapi di bawah dasar ni kita rangkumkan tiga mod pengangkutan ni, udara, darat dan juga ini menjadi satu dasar saja yang boleh mengintegrasikan semua mod-mod ini jadi ada satu kesinambungan untuk semua. Jadi bawah dasar ni kita ada 5 teras utama lah. 5 teras utama. Satu mula-mula governance lah. Perlu ada satu governance, satu tabik urus yang merangkumi keseluruhan dasar-dasar ini. Dan kedua, kita nak meningkatkan kecekapan infrastruktur itu sendiri. Jadi kita nak pastikan infrastruktur yang kita ada ni diselenggara dengan baik. Itu kita ada memaksimumkan kecekapan hubungan lah. Lepas seterusnya kita meningkatkan keselamatan. Banyak benda yang kita tengok kalau ni kemalangan, terutama sekali yang melibatkan kenderaan motor ni meningkat. Jadi kita akan cari satu dasar yang untuk menjamin keselamatan, lebih mengurangkan kemalangan. Tapi yang penting ni juga adalah ketersambungan, connectivity antara mod-mod ni. Jadi kadang-kadang kita ada isu yang diorang panggil first mile dengan last mile ni. Kita ada mod yang di tengah, tapi untuk sampai ke mod pengangkutan tu kadang-kadang kita ada sedikit isu orang hendak ke terminal tu kan. Kelastrian ni sekarang ni memang kerajaan ni kita tumpu kepada kelastrian. Jadi kita cadangkan nanti masa depan mungkin kita ada pengangkutan hijau yang lebih friendly kepada environment itu sendiri. Dan akhir sekali kita punya mod yang memang terkenal di dunia, terutama sekali lapangan terbang dan juga pelabuhan-pelabuhan yang canggih yang kita bina dengan beratus juta duit. Jadi kita akan memperkenalkan, menaikkan terutama sekali lapangan terbang dan juga pelabuhan-pelabuhan yang kita ada untuk menarik lebih ramai pelabur datang ke Malaysia. Jadi untuk melaksanakan Dasar Pengangkutan Negara ini, pastinya sebelum merangka dasar tersebut kita perlu mendapatkan respon daripada pengguna pengangkutan awam ini. Jadi apakah antara mekanisme yang digunakan pakai oleh kementerian untuk memastikan agar respon ini adalah yang terbaik dan juga boleh menangani masalah pengguna pengangkutan awam? Sebelum kita merangka dasar ini, kita jumpa semua stakeholder. Basically kita jumpa agensi-agensi yang berkaitan dengan pengangkutan, dan juga kita jumpa NGO yang terlibat dengan keselamatan jalan raya, keselamatan udara dan juga marine. Dan juga kita bercakap dengan dia orang apa yang dia orang perlukan, dan juga tak lupa juga kita cakap dengan pihak-pihak yang
yang sangat concern about environment. Okey, memastikan apa yang kita buat ni untuk masa lebih kurang 10 tahun akan daripada sekarang ni tertumpu kepada kehendak rakyat itu sendiri. Okay. Apa yang dia orang nak sebenarnya. Dari segi bagaimana kita melihat seperti mana yang Tuan Syed katakan tadi untuk kita mengintegrasikan antara perkhidmatan awam yang disediakan ini satu perkara yang cukup efektif dalam usaha untuk kita melihat proses bagi penjimatan waktu perjalanan dan juga untuk tujuan keselamatan, juga bagi mengoptimumkan prestasi dan juga kualiti penawaran perkhidmatan itu sendiri. Jadi dalam hal ini bagaimana kementerian juga berhasrat untuk menjadikan dasar pengangkutan negara ini sebagai satu dasar yang akan menjadi hala tuju dan juga asas kerangka kepada sebuah perkhidmatan yang lebih efektif kepada pengguna pada masa-masa akan datang. Seperti saya cakap tadi, dasar ni kita akan buat untuk memastikan the connectivity. Banyak kita hadapi sekarang sebagai pengguna awam. Kita ada terminal-terminal yang canggih. Kita ada KL Sentral, kita ada TDS sendiri itu. Tapi untuk orang daripada rumah nak ke mod tu, jadi macam ada missing link di situ. Jadi buat masa ni kita cuba mencari jalan untuk nak selesaikan isu kepada missing link tu sendiri. Sekarang ni kita dah banyak mod yang baru kita perkenalkan. Dari segi e-hailing ni sendiri kan. Jadi untuk memudahkan orang ramai untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Dasar ni pun lebih kepada nak menuju kepada menggalakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan awam. Kalau kita tengok di Lembah Kenal ni, kalau untuk bergerak pagi kita kerja, jalan tu kesesakannya agak ni. Jadi dengan harapan kita dalam masa 5 tahun hingga hampir tahun 2030 kita memperbanyakkan orang menggunakan angkutan awam itu sendiri. Kalau Tuan saya boleh kongsikan antara cabaran yang perlu ditempuhi oleh Kementerian Pengangkutan sendiri untuk melaksanakan dasar ini, sebab saya yakin ini bukan mudah. Satu perancangan yang rapi sebelum pelaksanaannya nanti, kerana ini melibatkan pengangkutan daripada mod udara, darat dan juga air. Betul. Memang betul. Saya setuju untuk melaksanakan satu kerangka yang untuk menjadikan pergerakan orang awam seamless agak susah. Bukan perkara yang mudah sebab kita menggunakan infrastruktur yang dah ada dah. Jadi infrastruktur yang sebelum ini kita buat berdasarkan kepada mod masing-masing. Tidak ada satu keseraman antara mod ni. Jadi kita akan cari jalan macam mana nak hubungkan mod ni. Katakanlah kita satu pelancong tu dia sampai ke KLIA, macam mana dia nak bergerak? Dia menggunakan mungkin daripada KLIA dia naik IRL sampai ke Kuala Lumpur kat sini. Lepas tu dia nak bergerak ke Penang. Mungkin dia tak nak naik dia nak naik kapal katakan. Macam mana kita nak gerakkan dia daripada tempat hotel dia di sini ke stesen, ke marine, ke pelabuhan. Lepas tu mungkin dari sana dia dah sampai ke utara, dia nak patah balik, dia nak naik TS. So kita nak sambungkan. Jadi supaya perjalanan jasa tersambung, seamless saja. Kan? Jadi untuk melaksanakan saya setuju. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan mudah tetapi boleh direalisasikan. Boleh, insya-Allah. Sekali lagi Tuan Syed sama-sama war-warkan kepada mereka yang menonton di luar sana tentang dasar pengangkutan negara yang akan dilancarkan pada 17 Oktober nanti. Okey. Insya-Allah pada 17 hari bulan September ini kami akan mula melancarkan dasar pengangkutan negara. Pada pukul 3.30 petang insya-Allah, yang akan diresmikan oleh YAB Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita, dan akan dilancarkan di KL Sentral insya-Allah. Sekali lagi, tarikhnya 17 Oktober 2019 pada hari Khamis 3.30 petang di KL Sentral, dirasmikan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Syed Nasir Syed Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia.